Masihkah kamu ingat dengan topik yang lepas? Jom kita sama-sama belajar untuk topik seterusnya. Memang aku ini hidup sendirian, aku tiada teman, elak persaingan, tak kongsi makanan, tak kongsi kawasan, air dan pasangan. Memang aku ini hidup berkumpulan, mudah cari makanan, banyak kelebihan, mudah bina sarang, jaga keselamatan anak dan kawanan. Hidup sendirian ada kelemahan, susah cari makan, mudah diserang musuh. Nak cari pasangan kena tunggu musim, hai musim ngawan. Hidup berkumpulan banyak juga persaingan, kena rebut makan, kena rebut pasangan. Mudah dijangkiti penyakit berjangkit dan ditangkap musuh. Aing sama spesies dipanggil intraspesies, kalau beza spesies dipanggil interspesies. Persaingan wujud jika keperluan asasnya terhad. Interaksi antara haiwan. Interaksi ialah perhubungan aktif yang berlaku dalam intraspesies dan interspesies bagi memperoleh keperluan asas. Intraspesies ialah interaksi antara spesies yang sama. Contohnya seperti gambar rajah ini, iaitu sekumpulan burung yang berada dalam spesies yang sama. Interspesies pula ialah interaksi antara spesies yang berlainan. Contohnya seperti monyet dan kancil dalam habitat yang sama. Interaksi intraspesies dan interspesies boleh berlaku dalam bentuk kerjasama ataupun persaingan. Kerjasama ialah interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Contoh kerjasamanya ialah membina sarang, contohnya seperti haiwan lebah, memerang, dan ada juga yang mengesan kehadiran pemangsa, contohnya seperti antelop dan babun. Persaingan ialah satu bentuk interaksi yang berlaku apabila haiwan berebut sesama mereka untuk mendapatkan sumber makanan yang terhad. Contoh persaingan ialah anak-anak ayam, helang dan juga ular. Kelebihan serta kekurangan haiwan tersebut. Sesetengah haiwan hidup bersama-sama dalam kalangan spesiesnya. Contoh seperti lebah, anai-anai, burung bangau, ikan, burung layang-layang, kambing, singa serta rusa. Yang pertama, mereka dapat bekerja sama untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Contoh haiwannya seperti lebah. Yang kedua, bagi memastikan keselamatan spesiesnya daripada serangan musuh dan melindungi anak-anaknya. Yang ketiga, iaitu mengawal kawasannya daripada dicerobohi musuh.
Bagaimana pula dengan kekurangan hidup berkumpulan? Yang pertama, mudah dijangkiti wabak penyakit. Yang kedua ialah haiwan yang lemah dalam kumpulan besar akan mengalami kesukaran melarikan diri daripada pemangsa. Yang ketiga, perlu bersaing untuk mendapatkan makanan serta pasangan. Apakah kelebihan dan kekurangan bagi haiwan tersebut? Yang pertama, haiwan yang hidup bersendirian ialah haiwan yang hidup tanpa kawanan. Contohnya seperti burung belatuk, tapir, laba-laba, harimau, ular sawa, tupai, helang serta beruang. Berikut merupakan gambaran mengenai haiwan-haiwan yang tergolong dalam haiwan hidup bersendirian. Justru itu, apakah kelebihan hidup bersendirian? Yang pertama, bagi mengelakkan persaingan memburu makanan secara sesama sendiri dan mengatasi masalah sumber makanan yang terhad. Yang kedua, bagi mengelakkan persaingan untuk mendapatkan pasangan serta juga kawasan. Sekarang mari kita lihat kepada kekurangan hidup bersendirian. Yang pertama, sukar mempertahankan diri daripada musuh. Yang kedua, mengalami masalah kesukaran mencari pasangan ketika musim mengawan. Mari kita sama-sama lihat kepada faktor persaingan haiwan intraspesies dan interspesies. Haiwan intraspesies bersaing untuk mendapatkan makanan, air, kawasan serta pasangan. Haiwan interspesies bersaing untuk mendapatkan makanan, air serta kawasan. Jadi, di situ berlakunya simbiosis antara haiwan. Apakah yang dimaksudkan dengan simbiosis? Maksud simbiosis ialah hubungan antara dua ataupun lebih haiwan dalam sesuatu habitat yang saling hidup bersama. Terdapat 3 jenis simbiosis, iaitu mutualism, commensalism dan parasitism. Simbiosis antara haiwan. Contoh yang pertama ialah mutualism. Maksud mutualism ialah interaksi yang membawa kepada faedah kepada kedua-dua organisma. Contohnya seperti buran laut dan umang-umang, buaya dengan burung, serta kerbau dan bangau. Sekarang kita beralih kepada commensalism. Maksud commensalism ialah interaksi yang memberi faedah kepada satu pihak sahaja tanpa menjejaskan pihak yang satu lagi. Contohnya seperti ikan remora dan juga jerung. Yang ketiga pula ialah parasitism. Maksud parasitism ialah interaksi yang memberi faedah kepada satu pihak sahaja dan satu pihak lagi akan mengalami kerugian. Contohnya seperti cacing pita, kutu sengkenit dan kucing.